Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan dan Hatimah dan rakan-rakan sekalian. Saya Izni dan rakan saya akan membentangkan tentang kelebihan dan kelemahan teori-teori etika. Teori-teori etika terbahagi kepada 4 jenis iaitu teori teleologikal, teori deontologikal, teori kemoralan sosial dan teori kepribadian mulia. Teori teleologikal berkaitan dengan nilai betul atau salah yang bergantung kepada sesuatu perbuatan. Teori teleologikal amat mementingkan hasil akibat sesuatu tindakan. Teori ini boleh dilihat daripada dua perspektif iaitu utilitarianisme dan egoisme. Teori utilitarianisme adalah berkaitan dengan tindakan seseorang yang berasaskan tujuan memaksimumkan kebahagiaan atau keseronokan majoriti. Ia juga terbahagi kepada dua jenis iaitu teori utilitarianisme tindakan dan teori utilitarianisme peraturan. Antara kelebihan teori utilitarianisme tindakan ialah yang pertama, membantu seseorang membuat keputusan moral, menggalakkan seseorang berfikir tentang orang lain dan membawa kebaikan kepada orang ramai. Seterusnya, kelebihan teori utilitarianisme peraturan dapat dijadikan asas untuk memastikan seseorang sentiasa bertindak secara bermoral dan dapat digunakan untuk mengajar semua orang tentang tindakan yang bermoral seperti kanak-kanak. Seterusnya ialah teori egoisme. Teori egoisme adalah satu teori yang menyatakan bahawa sesuatu tindakan itu adalah betul jika ianya membawa kebaikan kepada diri sendiri dan sesuatu itu buruk jika ia membawa keburukan kepada diri sendiri. Antara kelebihannya ialah dapat mencapai matlamat sendiri, dapat membina sesuatu tanpa bantuan orang lain dan membentuk keyakinan diri sendiri. Seterusnya kita bergerak kepada teori deontologi. Akibat atau kesan sesuatu perlakuan adalah tidak dititik beratkan. Apa yang lebih penting ialah sifat perlakuan atau ciri-ciri peraturan itu. Sesuatu perlakuan sama baik atau buruk, benar atau salah adalah berdasarkan prinsip moral dan kewajipan moral yang bernilai intrinsik. Teori deontologi boleh dibahagikan kepada dua prinsip utama iaitu prinsip kewajipan dan prinsip eksistensialisme. Prinsip kewajipan dikemukakan oleh Immanuel Kant yang menegaskan pelaksanaan tanggungjawab semata-mata kerana pelaksanaan itu merupakan satu tanggungjawab. Antara kelebihannya ialah dapat melahirkan insan yang patuh dan taat kepada kewajipan, peraturan, undang-undang dan agama. Yang kedua ialah dapat mewujudkan individu yang bertanggungjawab terhadap dirinya. Prinsip eksistensialisme menegaskan bahawa nilai baik buruk mesti berasaskan pilihan individu secara bebas. Menurut Sartre, seorang ahli falsafah Perancis berpendapat bahawa peraturan dan prinsip kemoralan adalah terlalu abstrak, subjektif dan berubah-ubah. Antara kelebihannya ialah tindakan baik atau buruk adalah berasaskan kepada pilihan individu secara bebas dan individu akan bebas bertindak dan dialah yang bertanggungjawab terhadap tindakannya sendiri. Seterusnya ialah teori kemoralan sosial. Teori kemoralan sosial cenderung mengaitkan peraturan masyarakat dengan konsep etika. Ia merujuk kepada standard atau ukuran moral yang merangkumi nilai-nilai yang mementingkan masyarakat. Antara kelebihannya ialah sangat berkesan untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian dan dapat dilihat dari aspek keagamaan. Yang kedua, dapat membantu dalam melaksanakan hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir ialah teori kepribadian mulia. Menurut Aristotle bahawa kepribadian yang mulia ini boleh dimiliki dan diperoleh oleh individu melalui latihan dan mengamalkannya selalu sehingga menjadi satu tabiat atau kebiasaan yang menyenangkan dan menyenangkan. Setiap kepribadian mulia merupakan jalan tengah iaitu bermaksud tidak keterlaluan dan tidak terlalu kurang. Antara kelebihannya ialah dapat mengutamakan keadilan, dapat belajar untuk menyempurnakan tugasan maupun amanah, tertib dan baik budi bercara dan dapat bekerjasama dan menghormati individu lain. Seterusnya, saya serahkan kepada kawan saya Esther untuk menerangkan tentang kelemahan teori-teori etika. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan ini dengan menyatakan kelemahan teori-teori etika. Teori yang pertama iaitu teori kepribadian mulia. Bagi kelemahan teori kepribadian mulia yang pertama ialah kepribadian mulia boleh dilakukan dengan pemerhatian, peniruan dan pergaulan. Kelemahannya yang kedua ialah teori jalan tengah sukar ditentukan kerana setiap individu mempunyai pandangan yang berbeza.
Terdapat beberapa nilai yang ada dalam kehidupan kita yang tidak mempunyai jalan tengah seperti keadilan, bercakap benar, kepercayaan kepada Tuhan, dan sebagainya. Kelemahan teori ini yang keempat ialah individu keliru ketika mengambil keputusan jalan tengah kerana tiada cara atau nasihat yang diberikan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Keadaan, emosi, dan persekitaran mampu mempengaruhi keputusan yang dilakukan. Kelemahan bagi teori yang kedua iaitu kemoralan sosial ialah teori ini menyekat kebebasan individu untuk melakukan keputusan sendiri kerana mereka terpaksa tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh masyarakat. Teori ini juga boleh menyebabkan berlakunya salah faham kerana setiap masyarakat mempunyai pandangan dan pegangan masing-masing. Masyarakat yang baru di kawasan tersebut juga akan menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri mereka kerana terdapatnya peraturan masyarakat tersebut. Di dalam teori kemoralan sosial, peraturan yang ditetapkan wajib dipatuhi walaupun mempunyai kehendak yang berbeza terhadap peraturan yang ada. Terdapat beberapa peraturan yang dilakukan oleh masyarakat juga boleh membawa keburukan. Seterusnya, kita beralih pula kepada teori teleologi. Di dalam teori teleologi terdapat dua pecahan, iaitu teori utilitarianisme dan teori egoisme. Kelemahan bagi teori utilitarianisme, keseronokan dan kesakitan adalah sesuatu perkara yang subjektif dan sukar untuk diukur kerana perasaan setiap individu adalah berbeza. Kelemahan yang kedua ialah tahap keseronokan dan kesakitan yang dialami oleh setiap individu adalah berbeza. Kelemahan teori ini juga ialah mendorong manusia untuk melakukan kejahatan kerana tujuannya adalah untuk mendapatkan keseronokan. Kelemahan bagi teori egoisme, teori ini akan melahirkan individu yang pentingkan diri kerana mereka melebihkan kepentingan diri sendiri berbanding orang lain. Dan perkara ini akan menyebabkan salah faham dan tingkah laku berlaku. Teori egoisme juga merosakkan hubungan antara manusia dan nilai murni tidak dapat diterapkan dalam diri manusia. Kelemahan teori egoisme yang keempat ialah hidup bermasyarakat ataupun nilai kemasyarakatan tidak dapat dipupuk dalam diri individu. Teori yang terakhir iaitu teori deontologi juga terbahagi kepada dua. Kelemahan teori eksistensialisme yang dapat dikesan ialah tindakan yang diambil secara bebas dalam teori ini akan menjadikan individu berkecenderungan tidak mengamalkan nilai moral dalam tindakan yang diambil. Kelemahan yang kedua, teori eksistensialisme ini membelakangkan peraturan masyarakat dan perlembagaan. Kelemahannya yang ketiga ialah teori ini tidak mempunyai panduan kepada individu. Bagi kelemahan teori prinsip kewajipan, kelemahannya ialah menjadikan seseorang mengetepikan nilai moral untuk melakukan tanggungjawab diri sendiri. Kelemahan yang kedua ialah setiap individu mempunyai pelbagai tanggungjawab dalam kehidupan dan beberapa perkara tidak boleh dilakukan dengan serta. Kelemahan teori prinsip kewajipan yang ketiga ialah tidak mempertimbangkan keputusan berdasarkan semua perkara. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan saya.